الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, apa khabar semua? Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat kita menyertai majlis ilmu pada malam ini kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah telah berfirman yang mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Ini satu perintah yang penting daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang wajar untuk direnung dan dihayati oleh setiap insan yang beriman, bahawa Allah telah memerintahkan ke atas setiap orang yang beriman untuk pelihara diri mereka dan memelihara keluarga mereka daripada api neraka. Dan Allah telah berfirman yang mafhumnya, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah batu-batu dan manusia. Maka Allah telah mengkhabarkan tentang api neraka yang bahan bakarnya adalah batu-batu dan manusia. Dan api neraka adalah tempat azab, dan ada padanya azab yang pedih. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqida 'ala an-nari alfa 'amin hatta ihmarrat wa alfa 'amin hatta biyaddat wa alfa 'amin hatta swaddat. Yang mafhum daripada hadis ini, api neraka itu dinyalakan, dibakar selama 1000 tahun sehingga warnanya jadi merah, dan selama 1000 tahun lagi sehingga warnanya menjadi putih, dan selama 1000 tahun lagi sehingga warnanya menjadi hitam. Fahiya sauda'un mudlimah. Maka warna api neraka itu hitam yang gelap. Api neraka ini panasnya berkali-kali ganda lebih panas daripada api di dunia ini. Maka tuan-tuan rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, azab yang dahsyat ini, azab yang pedih ini, ya, benar, dan Allah sediakan azab ini untuk orang-orang kafir dan sebahagian orang-orang yang beriman. Maka hendaklah kita memelihara diri kita dan keluarga kita daripada azab api neraka. Bagaimana cara untuk buat seperti ini? Telah warid bahawa Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, dia sebut, allimu anfusakum wa ahlikumul khair, yang maknanya ajarkanlah diri kalian dan keluarga kalian kebaikan. Dengan ajar diri kita dan keluarga kita ilmu agama, seorang memelihara dirinya dan keluarganya daripada api neraka. Kerana ilmu itu cahaya yang dengannya seorang tahu bagaimana dia mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ilmu seorang tahu apa perkara yang dilarang oleh Allah, maka dia dapat menjauhkan dirinya daripada ilmu itu.
Maka kata guru kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Orang yang tak belajar ilmu agama umpama orang yang jalan pada waktu malam dalam hutan yang gelap, maka dia dalam bahaya yang besar. Boleh jadi dia jatuh dalam lubang, dan boleh jadi binatang buas serang dia. Fala najata illa bil ilm. Maka tidak ada jalan untuk selamat melainkan dengan ilmu. Dan asas untuk seorang sampai ke tahap yang tinggi, ke martabat yang tinggi di dalam agama adalah dengan belajar ilmu agama. Ini asas. Asas untuk jadi orang yang bertakwa adalah dia belajar ilmu fardu ain dan beramal dengannya. Kerana dengan ilmu fardu ain dia tahu bagaimana nak melaksanakan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang haram. Dan inilah asas untuk jadi orang yang bertakwa. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka orang yang bertakwa kata ulama adalah yang melaksanakan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang haram. Setelah seorang sampai ke tahap ini, kalau dia memperbanyakkan amalan sunat, maka dia naik ke tahap yang lebih tinggi, iaitu tahap para salihin. Kata ulama, as-salihun man adda al-wajibat wa tajannaba al-muharramat, dan yang buat semua yang wajib dan tinggal semua yang haram, dan dia memperbanyakkan yukthir minas sunan, dia memperbanyakkan amalan sunat. Dia memperbanyakkan amalan sunat, maka dia sampai ke tahap orang yang soleh. Orang yang dah sampai ke tahap orang yang soleh, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada kebimbangan dan kedukaan ke atas mereka pada hari akhirat. Mereka akan didatangi para malaikat, dan malaikat akan kata kepada mereka, alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan untuk kalian. Maka orang yang soleh, daripada mereka mati, mereka tak rasa takut, tak rasa bimbang. Masuk dalam kubur, dibangkitkan pada hari kiamat, dan mereka tak akan diazab setelah mereka mati. Daripada dalam kubur sampai ke hari kiamat, sampailah mereka masuk ke dalam syurga, mereka tidak akan rasa azab. Dan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk orang-orang yang soleh nikmat yang khas. Nikmat yang khas. Kata ulama, dalam syurga ada dua jenis nikmat. Ada nikmat yang am dan ada nikmat yang khas. Nikmat yang am semua ahli syurga dapat, seperti istana-istana dan sungai-sungai yang mengalir. Ada sungai dari madu, dan ada sungai dari susu, dan ada sungai daripada al-khamar, dan ada tumbuh-tumbuhan yang indah, dan ada al-wildan al-mukhalladun yang rupa mereka macam budak-budak. Mereka ini jadi ahli khidmat untuk ahli syurga, dan setiap ahli syurga dapat 10,000 dari al-wildan al-mukhalladun. Dan dapat juga bidadari syurga. Bagi setiap lelaki dapat sekurang-kurangnya 2 daripada isteri di dalam syurga. Sekurang-kurangnya 2 isteri di dalam syurga. Tambahan ke atas nikmat yang am, orang yang soleh mereka dapat nikmat yang khas. Apakah nikmat yang khas yang ada dalam syurga? Allah Maha mengetahui tentangnya. Allah telah bersabda, Allah telah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi. Allah telah berfirman, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Yang maknanya Allah telah berfirman yang mafhumnya, aku telah menyediakan buat hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak ada mata pernah lihat, dan tidak ada telinga pernah dengar, dan tidak pernah terlintas di hati mana-mana manusia. Ini nikmat yang khas yang hanya untuk orang yang soleh. Tapi nak sampai ke tahap soleh ini ada cabarannya, tuan-tuan. Tapi malam ini kita letak matlamat dan cita-cita dahulu untuk jadi orang yang soleh. Ramai orang dalam bab dunia, karier, perkembangan kerjaya, mereka letak cita-cita yang tinggi. Kalau tanya doktor-doktor, nak jadi doktor pakar. Kalau tanya guru, mungkin nak jadi pengetua atau nak jadi masuk pentadbiran, jabatan pendidikan. Kalau tanya businessman, mungkin nak dapat sale 1 juta.
Maka banyak orang bab dunia mereka letak matlamat, tapi bab akhirat mereka seolah-olah macam biasa sahaja. Maka mereka tidak berusaha untuk menambah baikkan diri dari hari ke hari. Sedangkan orang yang beriman sepatutnya dia berusaha agar hari ini keadaan dirinya lebih baik dari hari yang semalam, dan hendaklah dia berusaha agar hari esoknya lebih baik daripada hari ini. Maka nak sampai ke tahap orang yang soleh, ada dua musuh yang besar bagi kita. Ada dua musuh yang besar yang kalau seorang tidak lawan dua musuh ini dan seorang ikut dua musuh ini, dia tak sampai ke tahap yang tinggi sebelum dia mati. Apakah dua musuh yang paling besar bagi seorang manusia, seorang insan? Kata ulama, musuh yang paling besar adalah syaitan dan juga nafsu. Syaitan dan juga nafsu. Ini dua musuh yang paling besar yang menjadi cabar, yang kalau seorang ikut dua musuh ini maka dia tak sampai ke tahap yang tinggi. Yang pertama syaitan. Syaitan mereka tak mahu kita jadi orang yang soleh. Syaitan tidak suka kalau seorang sampai ke tahap yang tinggi dalam agama. Syaitan tak mahu kita masuk dalam syurga. Syaitan nak kita masuk neraka bersama-sama dengan mereka. Maka orang Islam hendaklah dia berwaspada tentang syaitan. Hendaklah dia berwaspada tentang syaitan, dan hendaklah dia menjadikan musuh bagi dirinya itu syaitan. Kerana Allah telah memerintahkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Fattakhiduhu aduwa." Yang mafhumnya, ambillah syaitan sebagai musuh kamu. Ambil syaitan sebagai musuh, jangan ikut syaitan. Bagaimana syaitan berusaha nak menyesatkan seorang manusia ini? Ada banyak cara. Banyak cara yang syaitan buat. Syaitan mereka menyesatkan manusia dengan membisikkan sesuatu yang dipanggil sebagai waswas. Mereka bisikkan waswas dalam hati manusia. Sekarang ramai orang bila sebut tentang waswas yang mereka faham seperti waswas kalau masa sedang solat. Contoh, orang tu dia waswas, dah solat 3 rakaat ke masih baru 2 rakaat. Ataupun waswas ketika ambil wudu. Contohnya, ini dah niat ke belum? Dah niat ke belum? Ramai orang yang faham waswas dalam ibadah, mereka faham tentang waswas ini. Tapi syaitan ada banyak lagi waswas yang dia mungkin buat. Contoh di antara yang disebut oleh ulama, waswas yang mungkin dilakukan oleh syaitan ke atas kita adalah syaitan membisikkan waswas agar kita tidak buat amalan soleh. Maka kalau seorang contohnya dia bangun dari tidur, syaitan mungkin berkata kepada dia, "Oh, hari ni hari Minggu, buat apa nak pergi solat subuh berjamaah? Kekal di rumah sahajalah. Cuti, tidurlah, kamu penat, badan kamu penat ni kerja. Nanti Isnin nak masuk kerja balik." Itu contohnya. Ataupun ketika seseorang berada dalam bilik, syaitan mungkin berkata kepada dia, "Line clear, tak ada orang yang tengok kamu. Tak ada orang yang tengok kamu. Tengoklah, bukalah laman web yang haram dan tengok benda-benda yang haram." Ini contoh waswas yang syaitan mungkin buat, supaya hamba Allah ini terjerumus di dalam maksiat, di dalam dosa. Maka orang yang berwaspada daripada waswas syaitan, kalau datang waswas seperti ini, dia teragak-agak nak buat kebaikan atau tak buat, hendaklah dia lawan waswas itu dan bersegera untuk buat kebaikan. Dan kalau dia teragak-agak untuk buat dosa ataupun tidak, hendaklah dia lawan waswas itu dan tidak buat dosa dan menyibukkan dirinya dengan perkara yang lain yang bermanfaat. Kerana kata ulama, kalau masa itu tidak diisi dengan kebaikan, seseorang itu kalau tidak mengisi masanya dengan kebaikan, syaitan akan isinya dengan maksiat. Dan kata ulama, "Inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah." Yang maknanya sesungguhnya pemuda, harta dan waktu lapang, kalau tiga ini berkumpul pada diri seseorang, maka akan bawa kerosakan yang sebenar-benar kerosakan. Musuh yang kedua adalah
An-nafs adalah nafsu seseorang itu. An-nafsul lati baina jambai, nafsu yang ada di antara dua bahu seseorang. Ini musuh yang kedua, yang ia musuh yang besar. Maka untuk jadi ke tahap orang yang soleh, perlu kepada mujahadah melawan hawa nafsu. Perlu mujahadah lawan hawa nafsu. Kerana apa yang disebut sebagai an-nafs ataupun diri seorang manusia ini, kata ulama, ada baginya tahap-tahap, ada baginya tingkatan-tingkatan. Manusia ini ada baginya tingkatan. Ayah-ayah di tingkatan yang mana? Ulama tasawuf mereka sebut tingkatan yang pertama itu disebut sebagai an-nafsul ammarah. An-nafsul ammarah, iaitu an-nafsul ammarah ini, orang yang tahap pertama ini, apakah ciri-cirinya? Yang pertama, dia cenderung untuk buat dosa. Dia rasa seronok buat dosa, dan hatinya rasa sentiasa cenderung nak buat maksiat, nak buat dosa, nak cakap yang haram, nak tengok yang haram. Dia tak fikir tentang akhirat, dia banyak fikir tentang buat dosa, tidak kira halal dan haram. Seperti hal yang berlaku di media sosial zaman sekarang, ramai orang yang mereka tidak bertakwa kepada Allah. Bila tersebar satu berita yang mereka tidak dapat mereka pastikan kesahihannya, ramai yang buat spekulasi dan buat kesimpulan terburu-buru, dan mereka cakap tentang anak Adam sesuatu yang tidak benar tentang mereka. Wal'iyadu billahi ta'ala. Ada orang yang di media sosial mungkin sampai ke tahap dia menuduh orang lain berzina. Dan ada orang yang dia sampai ke tahap mungkin dia sebarkan perkara yang tidak betul tentang orang lain, tanpa dia tidak tabayyun, tidak buat tabayyun, tidak selidik dahulu. Maka muslimin dan muslimat, ini bukan ciri-ciri orang yang soleh. Orang yang soleh, dia beramal dengan hadis Rasulullah, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seorang muslim, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat ke atas dirinya. Baik, tahap yang pertama itu disebut sebagai an-nafsul ammarah, yang ia cenderung untuk buat maksiat dan rasa berat nak buat ibadah-ibadah fardu. Nak solat pun rasa berat, nak keluarkan zakat rasa berat, nak berpuasa rasa berat. Ini maknanya orang ini, kalau ada ciri-ciri ini, dia nafsu dirinya masih tahap pertama. Apakah petua yang ulama bagi agar keadaannya jadi lebih baik, dia jadi muslim yang lebih baik, supaya naik ke tahap yang kedua, yang disebut sebagai an-nafsul lawamah al-mutalawwinah. Untuk naik dari tahap pertama ke tahap kedua, kata ulama, hendaklah dia banyak merenung dan ingat tentang azab api neraka. Bagaimana dia buat ini? Contoh, dia hadir majlis ilmu seperti yang kita sebut tadi tentang azab-azab api neraka. Maka bila dia renung tentang azab api neraka, ini bantu dia untuk bermujahadah melawan nafsu daripada buat dosa. Maka bila dia rasa nak buat dosa, dia ingatkan dirinya azab api neraka sangat dahsyat. Dia ingatkan dirinya ahli neraka makan minum daripada air yang menggelegak, minum daripada nanah, dan makan daripada az-zaqum. Sampai ahli neraka ini usus mereka koyak. Diingatkan diri dia ini bantu dia untuk tinggalkan dosa, jauhkan diri daripada maksiat. Maka dengan banyak ingat tentang azab api neraka, boleh bantu seorang untuk naik tahap dirinya daripada an-nafsul ammarah kepada an-nafsul lawamah al-mutalawwinah. Bila sampai ke tahap yang kedua, apakah ciri-ciri orang yang berada di tahap yang kedua ini? Orang yang berada pada tahap yang kedua, iaitu an-nafsul lawamah al-mutalawwinah ini, maka yang ini ada baginya dua sisi, dua bahagian. Ada black, ada white. Ada dua sisi, wajhan. Ada sisi yang baik dan ada sisi yang buruk. Ada ketika dia rajin buat baik, dia semangat buat amal ibadah, rajin solat, rajin puasa, semangat, seronok buat ibadah, tak buat dosa. Ada ketika dia banyak tenggelam dalam dosa, dia rasa malas untuk buat amal ibadah. Ada dua sisi.
Kalau dah sampai ke tahap ini, kadang-kadang okey, kadang-kadang kurang okey, kadang-kadang rajin buat amalan soleh, kadang-kadang hati suka nak buang masa buat duk maksiat dan sebagainya. Maka kalau sampai ke tahap kedua ini, bagaimana cara untuk naik ke tahap yang lebih tinggi? Maka kata ulama, petua untuk naik daripada an-nafsul lawamah tahap yang kedua, nak naik ke tahap yang ketiga, antara perkara yang membantu adalah banyak ingat, banyak merenung tentang nikmat-nikmat syurga. Ini bantu seorang supaya dia terus istiqamah pada buat yang baik dan tidak buat yang dosa. Macam mana? Banyak ingat, banyak merenung tentang nikmat-nikmat syurga. Maka selalu ingatkan diri dia tentang nikmat-nikmat yang Allah sediakan di dalam syurga. Ingatkan diri dia bahawa orang yang terakhir yang keluar daripada neraka dan masuk ke dalam syurga, orang yang terakhir sekali yang dikeluarkan daripada neraka dan masuk ke dalam syurga, yang terakhir itu pun dia dapat seperti dunia ini dan 10 kali ganda bagi dunia ini. Masya Allah Ta'ala. Itu orang yang terakhir. Betapa hebatnya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan ke atas orang yang masuk ke dalam syurga. Maka ini bantu dia insya-Allah untuk istiqamah dalam buat taat sampai dia sampai ke tahap keadaan yang paling tinggi, iaitu an-nafsul mutmainnah. Ini adalah nafsu orang-orang yang soleh. An-nafsu al-mutmainnah. Ini tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ini, dia dah sampai ke tahap ini, orang ini dia tenang. Dia makna al-mutmainnah itu maknanya tenang. Al-mutmainnah maknanya tenang. Bila dah sampai tahap ini, dia tenang dalam buat ibadah kepada Allah. Dan cirinya dia rasa lazat untuk buat ibadah, semangat nak solat. Bila masuk dalam solat, dia rasa ketenangan, keseronokan. Dia berlazat-lazat di dalam ketaatan kepada Allah. Tak rasa berat dah untuk memperbanyakkan amalan soleh. Bahkan bergembira dalam melakukan amalan soleh, rasa kebahagiaan, dan tidak lagi dirinya itu cenderung untuk buat dosa. Kalau orang tawarkan dia untuk buat dosa, kata ulama, umpama orang tawarkan kepada seseorang itu tai. Kalau orang nak bagi kita tai kucing satu bekas, apa kita rasa? Kita rasa jijik, rasa meluat, busuk. Begitu juga orang yang dah sampai ke tahap an-nafsul mutmainnah, tak teringin, hatinya tak cenderung untuk buat dosa dan maksiat. Maka ada orang soleh zaman dahulu sampai tahap mereka solat, ada yang solat, ada orang yang solat, dan kebakaran berlaku di rumah dia. Dia tidak keluar dari rumah dia, tak keluar. Betapa dia dalam solat itu, dia tak keluar. Orang kebakaran berlaku, orang lepas dia habis solat, orang tanya kepada dia, kenapa kamu tak keluar, rumah kamu terbakar? Kata orang yang soleh itu, mafhumnya, syaghalatni narul akhirah anin narid dunya. Aku disibukkan fikir tentang api di akhirat berbanding nak fikir tentang api di dunia ini. Maka ini adalah tingkatan yang tinggi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan kita kepada tingkatan yang tinggi ini. Tapi ini perlu kepada mujahadah, lawan syaitan, lawan waswas syaitan, dan lawan hawa nafsu. Dengan mujahadah, insya-Allah seorang naik tahapnya kepada tahap yang lebih tinggi. Moga Allah menjadikan kita daripada kalangan orang-orang yang soleh, dan moga Allah memasukkan kita ke dalam syurga tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, kita masih ada sedikit sahaja lagi yang kita belum sebut tentang perkara-perkara yang ia membatalkan solat. Kita dah sebut kebanyakannya, maka kita baca sikit. Antara perkara yang membatalkan solat, kata musannif rahimahullah, wa ziyadatu ruknin fi'liyin amda, yakni menambah satu rukun fi'li dengan sengaja. Menambah satu rukun fi'li dengan sengaja. Ini adalah antara perkara yang membatalkan solat. Contoh, kalau seseorang sedang solat, dia rukuk, dia i'tidal, kemudian dalam keadaan dia ingat bahawa dia dah rukuk, dia rukuk sekali lagi, maka batal solatnya. Yang kedua, wattaqaddumu ala imamihi bi ruknaini fi'liyain, mendahului imamnya dengan dua rukun fi'li. Kalau seorang makmum mendahului imam dengan dua rukun fi'li, batal solat makmum.
Contoh, imam masih berdiri baca Al-Fatihah. Kalau imam masih berdiri baca Al-Fatihah, makmum rukuk, makmum i'tidal. Kalau makmum mula turun untuk sujud sedangkan imam masih berdiri baca Al-Fatihah, batal solat makmum, kerana dia telah mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Yang seterusnya, wattakhallufu bihima bighairi udhrin. Terlewat dengan dua rukun fi'li tanpa uzur. Terlewat dengan dua rukun fi'li tanpa uzur juga membatalkan solat. Maka orang yang kalau dia solat dengan imam dan kedua-duanya dah habis baca Al-Fatihah, makmum dah habis baca Al-Fatihah, imam pun dah habis baca Al-Fatihah, maka mereka kedua-dua, maka kalau makmum itu dia tak rukuk, imam rukuk, makmum masih berdiri. Kemudian imam i'tidal, makmum masih berdiri. Kemudian imam mula turun untuk sujud sedangkan makmum masih berdiri, batal solat makmum kerana dia lewat daripada imam dengan dua rukun fi'li tanpa uzur, tanpa excuse. Adapun bagi orang yang lewat daripada imam dengan excuse, dengan uzur yang tertentu, maka ada perbahasan yang lain. Yakni kata ulama, sekiranya seseorang lewat daripada imam dengan 3 rukun fi'li yang panjang walaupun dengan uzur, maka batal solatnya. Contoh bagi sedemikian adalah sekiranya imam ini bacaannya laju dan makmum ini bacaannya perlahan, maka makmum itu lewat dari imam kerana tak sempat habis baca Al-Fatihah. Jadi dia nak habiskan baca Al-Fatihah. Maka kalau dalam berlaku situasi seperti ini, sekiranya imam rukuk, makmum masih lagi baca Al-Fatihah, imam i'tidal, makmum masih lagi baca Al-Fatihah. Sekarang makmum dah lewat daripada imam berapa rukun fi'li yang panjang? 1. Kerana kalau dalam tentang perbahasan makmum lewat dari imam dengan uzur, kita hanya kira rukun fi'li yang panjang sahaja. Jadi rukun fi'li yang panjang adalah rukuk dan sujud. Rukun fi'li yang pendek adalah i'tidal dan duduk antara dua sujud. Maka dalam situasi seperti yang saya sebut tadi, kalau berlaku situasi seperti itu, makmum dah lewat dari imam 1 rukun fi'li yang panjang. Kemudian kalau imam itu sujud yang pertama dan duduk antara dua sujud, maka tapi makmum masih lagi baca Al-Fatihah, sekarang makmum dah lewat dari imam dengan 2 rukun fi'li yang panjang. Yang pertama rukuk tadi, yang kedua sujud yang pertama itu. Jelas? Duduk antara dua sujud tak kira kerana duduk antara dua sujud ini rukun fi'li yang pendek. Sekarang kalau imam sujud yang kedua, dan imam angkat kepala dia daripada sujud yang kedua, sedangkan makmum masih kalau imam angkat kepala dari sujud yang kedua sedangkan makmum masih lagi baca Al-Fatihah, dalam situasi seperti, kalau berlaku situasi seperti yang saya sebut tadi, maka dalam keadaan ini kalau imam angkat kepala dari sujud yang kedua sedangkan makmum masih lagi membaca, makmum terus membaca Al-Fatihah, teruskan bacaan Al-Fatihahnya, maka makmum telah lewat dari imam dengan 3 rukun fi'li yang panjang. Dengan ini batal solat makmum. Maka apa yang seorang makmum boleh buat kalau dia lewat dari imam dengan uzur? Kalau berlaku situasi seperti tadi pada permulaannya, kalau seorang makmum dia lewat dari imam dengan uzur, maka kalau imam itu kalau makmum tu sempat habiskan baca Al-Fatihah sebelum imam angkat kepala daripada sujud yang kedua, maka makmum tu teruskan ikut tertib dirinya, yakni dia rukuk, dia i'tidal, dia duduk antara dua sujud, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, dia teruskan. Tetapi kalau dia tak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya dan imam angkat kepala daripada sujud yang kedua, maka hendaklah makmum itu dia meninggalkan tertib dirinya dan dia mengikut imam itu. Contoh, kalau imam itu daripada sujud yang kedua dia duduk dia duduk untuk tasyahud al-akhir dan apa yang setelahnya, maka makmum itu yang dia dalam keadaan berdiri, kalau dia masih belum habis baca Al-Fatihah, dia tinggalkan menghabiskan bacaan Al-Fatihah dan dia duduk
Dia duduk ikut imam, dan setelah imam beri salam dia tambah 1 rakaat. Dan kalau setelah sujud yang kedua itu, imam itu dia berdiri untuk rakaat yang seterusnya, makmum dalam keadaan itu dia kekal berdiri. Dia ikut imam, kekal berdiri, tetapi setelah imam beri salam dia tambah 1 rakaat. Jelas abang-abang? Baik. Maka itu dah ni ke? Belum. Baik, kata penulis wa niyatu qat'is salati. 3 lagi 3 kita nak sebut perkara yang membatalkan solat, iaitu niat memutuskan solat. Kalau seorang sedang solat kemudian dia niat untuk putuskan solat, solatnya batal. Seperti kalau seseorang sedang solat dan dia berkata dalam hatinya, aku mahu berhenti solat lah sebab dah dengar bunyi hujan dekat luar, nak ambil pakaian. Maka solatnya batal serta-merta. Sepatutnya dia tidak memutuskan solat hanya kerana hujan turun dan kena pada pakaiannya. Solat fardu, bagi solat fardu sepatutnya dia tidak memutuskan solatnya hanya untuk angkat pakaian di jemuran. Yang seterusnya, wa ta'liqu qat'iha bi syai', menggantung niat untuk memutuskan solat dengan berlaku sesuatu perkara. Ini juga membatalkan solat. Seperti seseorang itu ketika kalau seseorang sedang solat, dia berkata dalam hatinya, kalau hujan turun saya akan putuskan solat saya, tapi kalau hujan tak turun saya tak putuskan solat. Kalau dia buat seperti itu, solatnya batal serta-merta walaupun hujan tak turun sampai ke sudah. Ataupun kalau seseorang yang sedang solat, dia berkata dalam hatinya, kalau kawan aku sampai ketuk pintu, aku berhenti solat untuk buka pintu, tapi kalau dia tak sampai, aku teruskan solat. Kalau dia buat seperti ini, solatnya batal serta-merta walaupun kawannya tak datang. Kerana di antara yang membatalkan solat adalah menggantung niat untuk memutuskan solat dengan berlaku sesuatu perkara. Ada satu lagi, jadi kita sambung, satu saja lagi tinggal, insya-Allah. Baik, dan yang terakhir yang saya nak sebut tuan-tuan, perkara yang membatalkan solat adalah wat-taraddudu fihi, yakni teragak-agak untuk memutuskan solat. Maka orang yang dia teragak-agak untuk memutuskan solat, batal solatnya. Seperti kalau seseorang yang sedang solat dan datang kawannya ketuk pintu, maka kalau seseorang yang sedang solat itu dia berkata dalam hatinya, nak berhenti solat ke atau nak sambung solat, kalau dia sudah teragak-agak untuk memutuskan solat, solatnya batal serta merta. Alhamdulillah. Dan insya-Allah taala yang terakhir, sebagai satu perkongsian, saya nak berkongsi hari ini satu pemberian yang istimewa, ya. Tuan-tuan lama kita tak jumpa, saya nak kongsi satu amalan yang disampaikan oleh guru saya. Amalan ini diajarkan oleh guru saya dengan sanad yang bersambung, Syekh Jihad Al-Baghdadi. Ini amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma yaqulu idza ta'ara min firashih. Bab yang menyatakan tentang apa yang seseorang sebut apabila dia terbangun daripada tidur. Apa yang seorang boleh sebut, apa yang baik untuk disebut oleh seseorang kalau dia terbangun daripada tidur. Dan amalan ini diriwayatkan oleh ramai daripada huffaz al-hadis. Imam Al-Bukhari meriwayatkan amalan ini di dalam Sahih Al-Bukhari, dan Imam Abu Dawud meriwayatkannya juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam As-Sunan, dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Ad-Da'awat. Dan selain dari mereka meriwayatkan hadis ini daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, telah warid bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ta'arra min al-laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar,
ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. Telah warid di dalam hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang mafhumnya, barang siapa yang terjaga pada waktu malam dan dia menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian dia berkata Allahumma ghafirli, yang maknanya ya Allah ampunilah aku. Au da'a, atau dia doa, atau dia berdoa, istujibalah, maka doa dia insya-Allah dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang ringkas ini tuan-tuan, seorang boleh buat walaupun di atas katil dia, walaupun di atas tilam. Yang biasa terjaga waktu malam, kadang-kadang seorang bila usia dah makin lanjut kerap terjaga. Ada orang mungkin duduk termenung tengok dinding, ada yang tengok kipas, yang ada isteri mungkin dia tengok isteri. Ini amalan seorang boleh buat kalau dia terjaga waktu malam. Buat amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni baca apa yang telah disebut tadi, kemudian buat doa. Saya ulang balik apa yang Nabi ajar itu. Tuan-tuan cuba ikut saya, ya, tuan-tuan ikut saya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi kalau tuan-tuan terbangun dari tidur waktu malam, baca ini. Setelah itu tuan-tuan sama ada tuan-tuan sebut, kalau ikut hadis sama ada tuan-tuan sebut Allahumma ghafirli. Cuba ikut. Maknanya ya Allah ampunilah aku. Ataupun auda'a, ataupun tuan-tuan buatlah apa-apa doa yang baik. Insya-Allah doa itu dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tuan-tuan buat ini ikhlas kerana Allah, dapat pahala. Dapat pahala. Jelas? Dapat semua apa yang kita sebut tadi? Nak ulang sekali lagi? Nak ulang sekali lagi. Tapi saya nak orang USJ semangat. Mesti nak suara kuat. Jangan kalah dengan orang Manjung. Manjung malulah. Manjung punya suara kuat. Kita nak USJ 1, Jemaah Masjid Al-Irsyad suara lagi kuat. Ya? Baik. Okey, cuba kita ikut. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dapat tuan-tuan? Baik. Setelah itu sama ada tuan-tuan sebut Allahumma ghafirli, ataupun tuan-tuan buat apa-apa doa yang baik, insya-Allah dimustajabkan oleh Allah. Tambahan pula, kalau tuan-tuan terbangun itu dalam waktu sahar. Waktu sahar ini kata ulama waktu mustajabud doa, yakni lebih kurang sekitar 1 jam sebelum masuk waktu subuh. Dalam lingkungan sekitar 1 jam sebelum masuk waktu subuh, ini disebut ulama sebagai waktu sahar.
Waktu ini adalah waktu mustajabud doa. Maka moga-moga kita dikurniakan taufik untuk beramal dengan amalan ini. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Nuhallil wa nusalli ala rasulillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.